Subtopik yang kita akan teruskan iaitu 7.3 fermentasi fermentasi. Dalam subtopik 7.3 ada beberapa lagi sub dia di mana kamu perlu menguasai. So untuk menilai diri sendiri kamu patut nyatakan faktor yang menyebabkan fermentasi berlaku dalam sel. Anda boleh menjelaskan contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi dalam sel otak manusia. Kita akan bincangkan dengan lebih teliti yang ini sel otak manusia. Lactobacillus sejenis bakteria, yeast sejenis kulat dan tumbuhan seperti padi yang menjalankan fermentasi juga. 7.33 kamu sepatutnya mampu menulis dan terangkan persamaan perkataan. So dalam bab 7 persamaan perkataan sangat penting kamu perlu kuasai fermentasi asid laktik, persamaan perkataannya dan persamaan perkataan bagi fermentasi alkohol. Dalam subtopik ini juga kita perlu ada satu eksperimen untuk menjalankan fermentasi yeast. Seperti eksperimen yang sebelum ini juga kita akan bincangkan aktiviti eksperimen tersebut dulu sebelum kita ada peluang untuk menjalankan eksperimen tersebut. Dalam subtopik 7.3 ini juga cikgu akan bagi satu lagi project based learning untuk semua. Kali ini semua pelajar perlu buat untuk project based learning ini. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih teliti lagi iaitu cikgu mahu kamu hasilkan produk yang menggunakan proses fermentasi. 7.35 membanding dan membezakan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Respirasi aerob dengan fermentasi. So apa itu fermentasi? Fermentasi adalah satu proses, satu laluan alternatif yang akan berlaku dalam keadaan yang tidak ada oksigen ataupun mengandungi oksigen yang terhad sahaja. So fermentasi dia merupakan satu proses uraikan glukosa secara tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. So fermentasi selepas glikolisis yang kita bincangkan di bab 7.2, piruvat yang dihasilkan dia akan menjalankan sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. So seterusnya kita akan lebih mendalami fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Fermentasi alkohol, dia berlaku, ini adalah persamaan perkataan dia, sila take note. Glukosa diuraikan menjadi etanol, sejenis alkohol, karbon dioksida dan juga tenaga. Tenaga yang dihasilkan tidaklah sebanyak respirasi sel itu hanya 210 kilojoule. Yeast, etanol digunakan dalam pembuatan bir dan wine. So yeast boleh menghasilkan etanol yang boleh digunakan dalam pembuatan penghasilan minuman beralkohol. Selain daripada itu, yeast juga digunakan dalam industri pembuatan roti, di mana semasa yeast dicampurkan kepada adunan roti tepung dough roti, karbon dioksida akan dibebaskan. Dan karbon dioksida ini boleh menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Jadi apabila kamu makan roti, kamu nampak di tengah-tengah dia ada ruang-ruang kosong itu adalah tempat di mana karbon dioksida
dihasilkan. So tumbuhan, kita tengok tumbuhan. Tumbuhan pokok padi yang tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen, dia dapat menjalankan fermentasi alkohol. Etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa proses fermentasi adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan, tetapi sel pokok padi yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding dengan spesies lain. Pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksin. So, fermentasi asid laktik pula sini kekurangan satu panah. Glukosa akan diuraikan menjadi asid laktik dan juga tenaga dihasilkan. So, kita bincangkan Lactobacillus dulu. Dia merupakan sejenis bakteria. Bakteria ini dia menjalankan fermentasi susu. Dia fermentasi susu untuk menghasilkan dadih ataupun yogurt. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa yang ada dalam susu, gula susu, dan tukarkannya kepada asid laktik. Asid laktik seterusnya mengumpalkan kasein. Kasein ialah protein susu menjadi dadih ataupun yogurt. Asid laktik merupakan punca kenapa yogurt selalunya masam. Masam. Asid laktik. Sel otot manusia. Sel otot manusia. Cikgu mahu kamu meneliti graf ini yang ada dalam buku teks Darjah 7.1, kekurangan oksigen dan juga hutang oksigen dibayar. Dalam sel otot manusia, kita akan menjalankan fermentasi juga apabila sel otot terpaksa untuk menjalankan aktiviti yang sangat cergas. So, ketika menjalankan aktiviti yang cergas, kadar penggunaan oksigen adalah lebih banyak berbanding dengan biasa. Ketika menjalankan aktiviti cergas, kita lebih memerlukan oksigen dalam peredaran darah kita. So, tanpa oksigen yang cukup, glukosa diuraikan secara tidak lengkap. Dan apabila otot kita berada dalam keadaan yang kurang oksigen ini, kita dikatakan otot kita kekurangan oksigen pada tahap ini, pada permulaan senaman. Yang warna merah di sini dalam graf. Maka kita dikatakan sel otot telah berhutang oksigen. Kurang oksigen. So, dalam proses ini, glukosa tidak dapat diuraikan dengan lengkap. So, bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, dia hanya dua molekul ATP dan juga ataupun 150 kilojoule tenaga yang dihasilkan sahaja. Asid laktik yang terkumpul, banyak menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Itu adalah punca kenapa kita rasa penat selepas bersukan, menjalankan aktiviti yang aktif, dan kenapa otot kita mengalami kejang otot disebabkan terlalu banyak asid laktik atau terlalu banyak hutang oksigen asid laktik dihasilkan dalam otot kita. Hutang oksigen ini dibayar balik apabila asid laktik ini dioksidakan semula oleh oksigen kepada karbon dioksida, air, tenaga dan
disingkirkan dan seterusnya disingkirkan. Itu di sini pada permulaan senaman kita perlukan oksigen. Jadi oksigen yang digunakan mungkin tidak cukup, kekurangan, jadi kita dikatakan dalam keadaan yang hutang oksigen. Pada akhir senaman, kita sudah habis senaman kita dalam tahap pemulihan di sini, kita akan tercungapkan mengambil oksigen yang banyak, untuk membayar balik hutang oksigen. Apabila hutang oksigen dibayar balik, maksudnya semua asid laktik ini telah dioksidakan. Telah menjadi dioksidakan menjadi karbon dioksida, air, tenaga dan dibebaskan, sudah disingkirkan. Maka kita boleh cakap bahawa hutang oksigen telah dibayar. 7.3 ialah satu eksperimen untuk kaji apakah hasil yang diperoleh melalui proses fermentasi yeast. Ini untuk pelajar yang ada pengalaman menghasilkan tempe, membuat tapai. Kamu tahu juga kan fermentasi yeast, di mana yeast dia boleh menghasilkan etanol. So fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga etanol. Yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini ialah kehadiran yeast. Satu set radas yang akan diisikan dengan ampaian yeast, manakala satu lagi tidak ada, hanya ada larutan glukosa sahaja. Yang bergerak balas, kita perlu mengukur perubahan suhu untuk mengenal pasti sama ada tenaga dihasilkan ataupun tidak. Perubahan air kapur, sebab seperti yang kita bincangkan tadi, fermentasi boleh menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi kita perlu pastikan adakah karbon dioksida dihasilkan. Cikgu harap semua tahu apakah air kapur, kenapa air kapur digunakan. Air kapur digunakan untuk mengenal pasti kehadiran karbon dioksida dan juga bau etanol. Kita perlu pastikan adakah etanol dihasilkan pada akhir eksperimen. Ini semua merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Yang dimalarkan ialah isi padu larutan glukosa terdidih dan keadaan anaerob. Keadaan anaerob maksudnya tanpa oksigen. Kenapa larutan glukosa dididihkan sebelum menjalankan eksperimen? Untuk elakkan oksigen yang terlarut di dalam larutan glukosa. Kita singkirkan dulu semua gas oksigen yang ada dalam glukosa, memastikan keadaan dia adalah tanpa oksigen. So bahan yang digunakan ialah ampaian yeast, larutan glukosa yang dididihkan terlebih dahulu, air kapur dan juga minyak parafin. Minyak parafin ini sama juga tujuan dia dengan jeli petroleum, iaitu mengelakkan oksigen terlarut balik ke dalam larutan glukosa. Radas ialah tabung didih, tabung uji, termometer, silinder penyukat, tube penghantar untuk hantar karbon dioksida yang dihasilkan, karbon dioksida dihantar, dan penutup gabus. Prosedur dia kamu boleh baca sendiri. Radas ini dibiarkan selama 1 jam. 1 jam. Ada kala mungkin memerlukan 1 hari kan, 2 hari begitu untuk fermentasi berlaku. Ukur dan rekod suhu awal, suhu akhir dengan menggunakan termometer. Catat pemerhatian dalam jadual. Jadual ada di sini dan cikgu akan bagi kamu satu keputusan cadangan. Suhu awal eksperimen ialah 30 bagi kedua-dua tabung didih. Jangan lupa A adalah tabung didih yang mengandungi yeast di dalam glukosa, larutan glukosa yang terdidih. Jadi pada akhir eksperimen dengan adanya yeast, fermentasi akan berlaku. Suhu meningkat, air kapur menjadi keruh, menunjukkan karbon dioksida dihasilkan dan larutan itu hasil dia berbau etanol. Berbau etanol. B sebagai set kawalan, awal eksperimen, akhir eksperimen. B, tabung didih B tidak ada yeast, tidak dimasukkan yeast. Air kapur dia jernih
dan tidak ada bau etanol langsung. Tiada apa-apa fermentasi yang berlaku dalam tabung TTP. So, perbincangan. Bagaimana cara untuk kekalkan keadaan aerob untuk memastikan proses fermentasi boleh berlaku? Cara ini diwujudkan dengan didihkan glukosa dulu, kita singkirkan oksigen yang terlarut, tambah minyak parafin, untuk elakkan oksigen dari atmosfera terlarut ke dalam campuran. Ini adalah dua cara yang kita pastikan keadaan anaerob berlaku. Nombor 2, apakah fungsi menyediakan tabung DTB? Dia adalah set kawalan kerana ampaian yeast tidak hadir. Untuk kita bandingkan, jika ada yeast, apa berlaku? Tiada yeast, apa yang akan berlaku? Nombor 3, apakah tujuan mendidihkan larutan glukosa terlebih dahulu? Ulang lagi soalan dia, iaitu untuk singkirkan oksigen terlarut dalam larutan glukosa. 4. Bagaimanakah keputusan yang diperoleh menunjukkan fermentasi telah berlaku? Macam mana kita boleh buktikan bahawa di dalam tabung didih A fermentasi telah berlaku? Kita boleh buktikan dengan hasil fermentasi yang diperoleh, iaitu ada bau etanol. Kekeruhan air kapur menunjukkan kehadiran karbon dioksida. Air kapur menjadi keruh kan. Dan peningkatan suhu menunjukkan haba telah dibebaskan dan ampaian tersebut berbau etanol. Kesimpulan bagi eksperimen ini, yeast menjalankan fermentasi alkohol dalam keadaan ketiadaan oksigen untuk membebaskan karbon dioksida, etanol dan juga tenaga. So, apakah persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi? Persamaan kedua-dua ini ialah proses pengurangan glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia berlaku kepada dua-dua jenis respirasi. Menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan kepada piruvat. Bermula di sitoplasma dahulu. Berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. So, ini adalah perbezaan respirasi aerob dan juga fermentasi. Respirasi aerob, pengurangan glukosa adalah secara lengkap dalam kehadiran oksigen. Fermentasi tidak lengkap dan tanpa kehadiran oksigen ataupun keadaan oksigen yang terhad. Ini adalah perbezaan mereka. Untuk aerob, berlaku dalam sitoplasma dan juga mitokondrion. Fermentasi berlaku dalam sitoplasma sahaja. Aerob menghasilkan air pada akhir proses. Fermentasi tidak menghasilkan air, yang dia hasilkan ialah karbon dioksida, tenaga, dan tenaga. Aerob, glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air. Fermentasi pula, dia dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan juga karbon dioksida ataupun asid laktik. Untuk respirasi aerob, satu molekul glukosa mampu menghasilkan 2,898 kilojoule tenaga, manakala fermentasi satu molekul glukosa sebab tidak lengkap jadi dia menghasilkan 210 kilojoule untuk fermentasi alkohol ataupun 150 kilojoule fermentasi asid laktik. So, itu saja untuk 7.3. Pastikan apa yang kamu mesti menguasai, kamu telah menguasai lah, dan kamu cuba untuk mungkin ambil sedikit masa untuk memorize apa yang perlu, untuk ingatkan apa yang perlu. Praktis formatis 7.3 boleh membantu kamu untuk mengira diri sendiri sama ada kamu sudah faham ataupun tidak. Ada 4 soalan di sini. Nombor 1, nyatakan di mana proses fermentasi biasanya berlaku.
Bagi 3 contoh mikroorganisma dan makanan yang dapat dihasilkan melalui proses fermentasi. Semasa membantu ayam menebas rumput di kawasan kebun, anda telah terserempak dengan seekor ular. Oleh sebab terlalu takut, anda melarikan diri menjauhi ular tersebut. Huraikan proses respirasi sel yang berlaku dalam sel otot kaki anda. Ini ada kaitan dengan graf yang kita bacakan tadi, iaitu hutang oksigen dan bayar oksigen. Kamu boleh menjelaskan dari sana, ambil daripada sana, faktor dari sana. Nombor 4, nyatakan perbezaan antara proses respirasi aerob dengan fermentasi. Apakah perbezaan kedua-dua ini? Nyatakan perbezaan. Cikgu harap kamu boleh nyatakan semua. Kalau tidak, kamu boleh nyatakan sekurang-kurangnya 3. Okey, 3 perbezaan antara proses respirasi aerob dengan fermentasi. Jangan terlalu singkat jawapan kamu. Pastikan kamu telah menjelaskan perbezaan dia dengan teliti. Jangan terlampau ringkas. So ini adalah projek. Okay. Satu lagi projek based learning yang kamu perlu buat. Okay, projek menghasilkan dan memasarkan produk makanan yang dihasilkan melalui fermentasi. So untuk bahagian untuk di sini memasarkan produk makanan ini disebabkan kita tidak hadir ke sekolah, jadi mungkin susahlah kamu mau jual produk kamu kepada orang lain, tetapi juga harap kamu dapat menghasilkan satu produk makanan. Okey, kamu macam buat satu makanan lah, menghasilkan makanan, okey, melalui cara fermentasi. So anda dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk sekarang. Okay, cikgu harap kamu boleh buat secara individu lah. Boleh buat secara individu. Okay. Cikgu bagi kelonggaran sikit. Jika ada kawan yang tinggal dekat dengan kamu, kamu boleh membuat satu kumpulan lah, 2 orang satu kumpulan begitu. Jangan lebih orang. Sebab cikgu tahu kalau lebih orang mungkin tiada berfungsi bah. Salah satu rakan kamu ataupun ahli kumpulan kamu 2 orang, okay, mungkin salah seorang boleh menghasilkan produk itu, salah seorang boleh hasilkan laporan yang lengkap dengan perbincangan, okay, dengan kawan kamu. Dalam kelas kita ada 28 pelajar. Jadi kamu boleh carilah pasangan kawan yang kamu percaya dan kamu boleh membuatlah projek tersebut. Boleh buat individu kah? Boleh, kamu boleh buat individu secara individu sahaja. Dan setiap kumpulan perlu pilih satu produk makanan dihasilkan melalui proses fermentasi dan pasarkan produk. Terpaksalah kamu abaikan sahaja bahagian di sini. Contoh produk makanan termasuklah tapai. Kamu boleh buat tapai. Okay, boleh buat dadi. Okay, boleh buat yogurt. Boleh buat menghasilkan roti. Yang penting kamu tunjukkan roti itu sebelum karbon dioksida dihasilkan berapa besar saiz dia. Selepas yeast menjalankan fermentasi, berapa besar adunan roti itu tersebut. Adunan roti itu. So setiap kumpulan perlu sediakan kertas cadangan. Ini cikgu tidak minta kertas cadangan. Cikgu minta kamu terus planning menghasilkan proses memasak ataupun menghasilkan makanan itu boleh buat dalam video. Okay. Laporan buat dalam slide ataupun paperwork lah macam PBL yang sebelum ini. So, nanti cikgu akan kongsikan dengan kamu lah apa yang perlu ada dalam laporan lengkap kamu. Okey, laporan lengkap kamu. Jika perlu dapatkan iman nasihat guru ataupun ibu bapa, cikgu rasa kamu memang memerlukan banyak bantuan daripada ibu bapa kamu untuk membeli ingredients, bahan-bahan yang kamu perlukan untuk memastikan projek berjalan lancar.
Cikgu cadangkan kamu buat yogurt. Kamu buat yogurt sebab bahan dia sangat senang sahaja. Kamu hanya perlukan susu segar dengan yogurt asli. Okey, satu bungkusan yogurt asli yang kecil. Jalankan projek seperti mana yang telah dirancangkan. Okay, pada penghujung projek, setiap kumpulan perlu menyediakan laporan yang lengkap. So untuk projek ini, cikgu akan bagi kamu, bagi kamu satu, nantilah cikgu bagi tahu masa berapa lama kamu boleh menghasilkan projek ini. So jika ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya cikgu semula. Itu saja untuk subtopik 7.3 dan habislah bab 7. Terima kasih semua.